Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Prof Madia Dr. Muhammad Izham bin Muhammad Hamzah. Seterusnya rakan-rakan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada kali ini saya akan membentangkan satu kertas konsep yang bertajuk perancangan strategik dalam pelaksanaan kurikulum bersepadu tahfiz. Okey, seterusnya kita tengok kandungan yang telah saya kemukakan iaitu abstrak, pengenalan teori model kajian literatur, dapatan kajian, perbincangan isu-isu di Malaysia, implikasi kesimpulan dan rujukan. Kandungan ini yang mana diminta ataupun yang telah yang perlu kami sediakan pada pembentangan kali ini. Okey, tengok pada abstrak. Abstrak iaitu tahfiz model ulul albab ini merupakan satu gabungan antara kurikulum kebangsaan, yang mana satu kurikulum yang barulah telah dikemukakan pada tahun 2016. Kita tengok kurikulum bersepadu tahfiz ini dilaksanakan ataupun telah dibuat di sekolah menengah agama yang terpilih sahaja di setiap negeri. Seterusnya kertas konsep ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsilah pihak pengurusan terhadap pelaksanaan kurikulum ini dan juga faktor permasalahan yang berlaku pada pelaksanaan kurikulum ini. Okey, seterusnya pengenalan. Pengenalan iaitu idea ini dicetuskan, iaitu idea kurikulum tahfiz ini dicetuskan oleh Datuk Seri Idris bin Yusof, merupakan mantan Menteri Pendidikan Malaysia yang kedua pada pada ketika dahulu, dan juga dilaksanakan secara rasminya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur Putrajaya itu sendiri bermula pada 16 Januari 2014 dengan pengambilan pertama seramai 105 orang pelajar, manakala terdiri pada 15 orang guru. Seterusnya mengenai pengurusan, memang pengurusan main peranan lah. Pertama sekalinya pada ketika itulah yang mana mengendalikan segala urus takbir sekolah dari segi kurikulum dan juga kurikulum tahfiz pada ketika itu. And then kita tengok menurut Hewling dalam Zakiyah 2005 dia mengatakan kecemerlangan sebuah sekolah itu terletak pada pihak pengurusan dari segi bertanggungjawab mengurus kurikulum dan juga kurikulum. Okey, teori yang saya kemukakan iaitu teori kepimpinan, iaitu transformasional lah, yang mana teori ini merupakan teori perubahan yang membawa ke arah bagi memastikan organisasi sentiasa cekap dan berupaya menangani sebarang ketidaktentuan yang tidak diinginilah. Itu maksud perubahan, iaitu perubahan kita membawa ke arah yang lebih baik. Itu maksud transformasional lah. Okey, kita tengok kerangka yang telah saya sediakan. Kita tengok kolom yang pertama iaitu kepimpinan transformasional guru besar, iaitu elemen kepimpinan yang perlu ada ataupun yang perlu dilaksanakan oleh pihak pengurusan. Pertama sekali karismatik, and then peningkatan pengaruh, pertimbangan individu, rangsangan intelektual dan juga inspirasi motivasi. Perkara ini perlu ataupun salah satu cadangan yang perlu dilaksanakan oleh guru besar dalam menjadikan satu perubahan, transformasi ke arah yang tahap keberskanan kepada sekolah sendirilah. Pertama kita dapat lihat kepimpinan yang profesional dari semua aspek. Dan yang kedua, perkongsian visi dan matlamat. And then pengharapan yang positif. Seterusnya pengungkapan yang positif, dan seterusnya pemantauan terhadap perkembangan SKPMG. And then menjadikan organisasi yang dinamik. Itulah ciri-ciri sekolah yang berkesan dalam melakukan transformasional oleh guru besar. Model yang saya telah pilih itu model daripada Slocum dan Hegel 2007, iaitu melalui model dan teori ini 4 elemen kepimpinan transformasi dihuraikan, iaitu motivasi berinspirasi, di mana pemimpin transformasi ini mencetus inspirasi dalam kalangan pengikutnya, itu dalam kalangan guru melalui perubahan maupun kata-katanya. Itu pentingnya seorang pengetua ni, dia memain peranan
dalam kalangan guru itu sendiri, daripada katanya, daripada amalannya. Itu pentingnya sebagai guru besar ataupun sebagai pengurusan. Kita tengok model kepimpinan transformasi ni yang telah saya rangkakan. Tengok apa 4 elemen. Yang pertama, motivasi yang berinspirasi kepada guru. Seterusnya, membina rangsangan intelektual di sekolah, memupuk pengaruhnya ideal, and then pertimbangan berasaskan individu. Inilah model yang paling penting dalam kita ingin melahirkan sekolah yang cemerlang dari segi semua aspek. Okey, kita tengok kajian literatur. Pertama, daripada Nur Hayati Yusof lah. Beliau ada mengatakan sikap yang profesional. Kenalah dengan teori tadi kan. Sikap profesional perlu ada dalam setiap kepimpinan. Kenapa? Agar setiap gerak kerja guru dan kaki tangan sekolah lah dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur ketidakadilan. Ketidakadilan ni memang penting lah. Tidak kira dari segi pengurusan sendiri, dia main peranan ataupun dapat merupakan satu kayu ukur dalam sebuah organisasi. Kita tengok kajian literatur yang kedua pula daripada Han Ching Guo 017, iaitu ini lebih kepada pelaksanaan kurikulum secara tahfiz lah. Mengatakan guru memerlukan, maksudnya guru perlu betul-betul bidang dia. Kalau kita tengok secara jujurnya sekarang ni dari segi kajian mini saya ada juga memerhati kebanyakan guru tahfiz ini bukan daripada bidangnya. Maksudnya ada syaratnya tidak ketat sangat, sebab memang guru tahfiz di Malaysia kuranglah dari segi betul-betul di bidangnya. Memang betul, sebab kurikulum bersepadu tahfiz ini merupakan kurikulum yang barulah. Kita tengok yang kedua pula daripada Fathur Rahman 217. Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, guru haruslah memastikan diri mereka. Ini persiapan sebagai seorang guru sebelum masuk kelas ataupun sebelum memulakan PDP. Kita perlu ada persediaan yang lengkap dari segi semua aspek, sebab kita ingin menyampaikan satu ilmu kepada pelajar. So dengan tidak dapat tidak, persediaan kita sebagai seorang guru, sebagai tenaga mengajar haruslah bersedia dengan lebih awal. Kita tengok perbincangan dapatan kajian daripada 2 artikel yang saya pilih. Yang pertama, planning oral narrative test, and then kedua, strategic planning in test based language teaching. Kenapa saya pilih kedua-dua ni? Kita tengoklah dapatan kajian, macam mana dapatan kajian yang setelah saya kaji. Iaitu pertama, tiada perancangan tidak memberi kesan yang positif dalam menguasai bahasa. Kenapa saya pilih ni? Kenapa kena mengena dengan ketakwaan saya, itu dari segi menguasai bahasa. Yang mana kita tengok keputusan kajian ini menunjukkan hasil yang paling rendah berbanding prasyarat perancangan yang lain. Tengok hasil kajiannya. Yang kedua, hasil tugasan yang diberikan mempunyai nilai min yang hampir sama dan tiada perbezaan antara memberi peluang persediaan dan perancangan strategi dan mengajar cara merancang berbanding tiada perancangan. Ini kita nak kajian kedua pula. Itu pertama, iaitu kajiannya pelaksanaan perancangan strategi tanpa bimbingan dan pendedahan tidak memberi kesan kepada ketetapan dalam melaksanakan tugas. Okey, apa huraian dia? Tengok perbincangan yang dibincangkan. Hasil keputusan yang mana menunjukkan tiada perbezaan statistik antara tiada pelaksanaan perancangan dan hanya bergantung kepada perancangan tanpa bimbingan. Kedua, terdapat sedikit perbezaan antara bimbingan perancangan dan bimbingan selepas perancangan. Ini menurut tugasan pertuturan dalam Fireman Test. Okey, isu-isu di Malaysia yang berlaku dalam pelaksanaan kurikulum tahfiz ini. Pertama, kita tengok daripada kajian lepas. Saya ambil kajian lepas sebab isu-isu ni apa yang saya utarakan ada kaitan dengan kajian lepas. Yang pertama, kita tengok
Pemilihan gaya kepimpinan dan pengurusan kerja guru besar juga boleh memberikan kesan dari psikologi dan emosi guru. Kenapa saya utarakan isu-isu ni? Kerana apabila kurikulum ataupun satu benda yang baru, peranan yang penting kepimpinan lah. Macam mana dia organize satu organisasi yang baru untuk menjadikan satu pekerjaan itu yang positif, kan? Itu kenapa saya isu-isu yang berlaku dalam kurikulum bersepada tahfiz ini. Dan yang kedua, pengetua merupakan individu penting yang bertanggungjawab mengurus kurikulum dan kurikulum dalam pengurusan sekolah. Ini menurut Hugh Ling dan dalam Zakiyah 2005. And then seterusnya ini lebih kepada guru. Guru haruslah memastikan diri mereka telah dilengkapi dengan pengetahuan dan kefahaman agar proses. Yang ni pak isu bagi saya besar juga. Kenapa? Kadang-kadang setengah guru dia tidak mempunyai ilmu, maksudnya dia bukan daripada bidang ni. Akan tetapi diberi pelaksanaan atau diberi arahan tugasan perlu mengambil ataupun mengajar subjek ini, dan itu merupakan satu langkah yang tidak dapatlah proses ataupun PDP secara lancar lah. Itu isu yang paling besar juga pada kali ini di peringkat Kementerian Pendidikan. Okay, yang seterusnya kita tengok daripada Wan Ali Akbar mengatakan kurikulum tahfiz ini banyak lagi yang belum dijelaskan dengan baik. Secara jujurnya memang belum baiklah penjelasan, kerana dia masih awal dalam lingkungan 6 tahun kurikulum bersepada tahfiz ini dilaksanakan di Malaysia pada saat ini. Okey, kita tengok pula kesan implikasi. Implikasi yang saya datangkan itu 3 impak dia. Yang pertama dasar iaitu pengurusan dapat mendedahkan lebih terperinci tentang pembangunan kepimpinan sekolah dengan menerapkan amalan kepimpinan transformasional dalam usaha untuk menambahkan mutu pendidikan besar. Ini impak daripada dasar. Yang mana impak dia lebih mendedahkan, lebih terperinci lah tentang dasar. And then latihan. Dari segi implikasi latihan pula, dia dapat memantapkan pengurusan dan pentadbiran sekolah lah untuk menjamin mutu pendidikan dengan kursus yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Itu impak dari segi latihan. Dan dia seterusnya amalan ini impak dia mendapat gaya kepimpinan dapat dimantapkan lagi lah dengan menambahkan elemen-elemen yang telah dikenal pasti bagi ataupun yang boleh membantu dalam pengurusan pentadbiran pendidikan, terutamanya kurikulum ini. Itu sahaja. And then seterusnya last sekali kesimpulan kertas konsep ini mengungkap ataupun satu kefahaman menyeluruh tentang pengurusan lah yang berteraskan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. And then seterusnya dapat menekankan perspektif pelaksanaan amalan dan kupasan permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu yang berlaku, yang mana dapat memperlengkapkan lagi pihak pengurusan cemerlang dalam menangani cabaran dan dalam kalangan guru di sekolah. Dengan itu sudahlah pembatangan kertas konsep individu saya. Last sekali itu rujukan yang saya rampaikan ini itu hasil daripada pencarian saya sendiri lah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi